Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa'a wa ifadah wal istifadah wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi yang pertama kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama hadir di dalam tempoh PKPB untuk salat berjamaah menghidupkan syiar Islam, dan ini adalah bahagian daripada tanda iman yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang menta'zimkan, yakni memuliakan, mengagungkan syiar Allah. Apakah dia syiar Allah? Salat berjamaah itu syiar Allah. Azan itu syiar Islam. Korban, melaksanakan ibadah korban itu syiar Islam. Menghidupkan masjid itu syiar Islam. Fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah tanda taqwal qulub, taqwa di dalam hatinya, ini keimanan di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Bahawasanya golongan-golongan yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah adalah mereka yang beriman dengan hari akhirat. Alhamdulillah, ini adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehendak, kekuatan kepada kita untuk hadir salat berjamaah. Berapa ramai yang berdoa dalam tempoh PKP, di dalam Facebook, di dalam WhatsApp, doa untuk buka masjid. Tetapi dah habis sekarang tempoh, tak penuh juga masjid kita. Jadi yang hadir ni alhamdulillah. Yang doa di dalam Facebook tu mudah-mudahan sampailah, supaya suasana masjid ni biar penuh. Bukan sekadar kita bersedih, tetapi kita tidak ada tindakan. La hijrata, tidak dinamakan hijrah dengan niat, walakin hijrah itu dengan tindakan. Alhamdulillah, yang hadir ini adalah taufik daripada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah untuk terus hadir di dalam majlis ilmu, menghadiri masjid untuk menghidupkan syiar-syiar Islam. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung lagi pengajian kitab 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Ini di antara amalan-amalan yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan khusus kepada umat Nabi Muhammad. Umurnya pendek tetapi ada amalan yang fadilatnya melebihi daripada umur umat terdahulu. Ini khusus kepada umat Nabi Muhammad. Secara umumnya pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila buat satu kebaikan je dah dilipat kali gandakan 10 kali ganda.
Ini muamalah Allah dengan umat Nabi Muhammad. Adapun umat terdahulu, mereka buat satu kebaikan, mereka dapat ganjaran satu kebaikan. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Barang siapa yang buat satu kebaikan, maka Allah melipat kali gandakan kebaikan tersebut 10 kali ganda. 10 kali ganda. Ini asas. Tetapi kata Nabi SAW, amalan tersebut, dengan satu amalan itu boleh diganjari sehingga 700 kali ganda dan melebihi daripada itu lagi. Sabda Nabi SAW, man amila hasanatan falahu asyru amsalha hatta 700 dha'fin hatta adha'afin katsirah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 ganjaran yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan tersebut daripada 10 ganjaran itu boleh dilipat gandakan sehingga 700 kali ganda. Apa yang menyebabkan amalan tersebut daripada 10 pergi kepada 700 kali ganda? Daripada mana bezanya? Bezanya adalah adab ketika melakukan amalan. Semua orang baca Al-Quran, tapi adab ketika membaca Al-Quran berbeza. Semua orang masuk di dalam masjid, tetapi niat duduk di dalam masjid semua berbeza. Saya nak tanya, semua dah niat i'tikaf? Semua dah niat untuk menghadiri majlis ilmu? Semua dah niat nak meletakkan masa yang Allah Ta'ala beri untuk menambahkan bekalan di akhirat. Jadi niat-niat itulah yang menjadikan penyebab kita diberikan ganjaran, dilipat kali gandakan ganjaran kita. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat yang terdahulu buat satu kebaikan dibalasi dengan satu ganjaran kebaikan. Jadi yang kita nak baca hari ini adalah amalan 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Kita dah sampai pada hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ini menyebutkan tentang fadilat sujud. Fadilat sujud. Sujud ini hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sujud selain daripada Allah, hukum dia syirik. Adapun membongkok kerana menghormati, katanya Al-Imam Al-Bughawi, hukum dia haram. Adapun Al-Imam An-Nawawi mengatakan hukum dia makruh. Ada di zaman Nabi SAW seorang sahabat, apabila mendapat khabar berita daripada Nabi, lalu ia tersungkur lalu mencium tapak kaki Nabi SAW. Maka ulama memperbahaskan bahawasanya sikap sahabat itu adalah ghalabatin, termenang sifat mengagungkan ataupun memuliakan Nabi SAW. Adapun sujud secara khusus, diniatkan sujud itu kerana ibadah, maka hukumnya syirik haram. Hukumnya syirik, yakni keluar daripada Islam. Kata Nabi SAW, Lau amartu bis sujud la amartu imra'atan yasjudu li zawjiha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku diperintahkan untuk sujud selain daripada ibnu Adam, nescaya aku akan memerintahkan perempuan sujud kepada suami-suaminya. Tetapi tak diperintahkan. Lalu tidak boleh sujud selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud ini khusus ibadah. Khusus ibadah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua amalan yang mulia. Ketika kita salat ni, dua pergerakan yang mulia yang biasa Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, juzuknya yang dikehendaki adalah salat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum la'allakum tuflihun. Ya wahai orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Itlaqi juz'i wa iradatil kulli. Allah Ta'ala sebut juzuk je, rukuk dan sujud, tetapi kehendak daripada ayat itu adalah solat. Banyak ayat-ayat yang lainnya Allah Ta'ala
menyuruh kita untuk salat, tetapi Allah Ta'ala hanya sebut rukuk dan sujud. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebut berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan. Apa makna ruk'an sujjadan? Maknanya salatlah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salati ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu lillah. Wahai orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kamu kerana Allah Ta'ala. Al-itlaqi juz'i wa iradatil kulli. Itlaq disebutkan bahagiannya, bahagian juzuk, tapi yang dikehendaki adalah solat itu sendiri. Jadi katanya ulama di dalam bahagian solat ada dua pergerakan yang mulia, yakni yang rukuk dan sujud itu tidak boleh disamakan dengan sujud ataupun rukuk kepada makhluk, maka hukumnya haram. Okey. Jadi hari ini kita nak sebutkan berkenaan dengan fadilat sujud. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ma'dan ibn Abi Talhah al-Ya'mari radhiyallahu anhu qala laqitu Thawban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allah bihil jannah aw qala qultu bi ahabbil a'mali ila Allah fasakata thumma sa'altuhu fasakata thumma sa'altuhu ats-tsalitsah faqala sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam 'alaika bi kasratis sujud lillah fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan qala Ma'dan thumma laqitu Aba Darda fas'altuhu faqala li mithlu ma qala li Thawban. Okey, kita baca terjemahannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim wa Ibnu Majah wal Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i, hadisun sahih. Daripada Ma'dan ibn Abi Talha al-Ya'mari, dia berkata, laqitu Thawban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan Thawban. Thawban ni adalah hamba Nabi yang dibebaskan oleh Nabi SAW. Thawban ni ada satu kisah yang masyhur. Kisah Thawban yang menyebabkan satu ayat itu turun kerana perbuatannya Thawban. Thawban ni adalah hamba yang dibebaskan oleh Nabi SAW. Satu ketika Thawban ni orang yang selalu dengan Nabi, jadi dia mempunyai hub, sayang yang bersengatan kepada Nabi SAW. Maka apabila ia balik ke rumah, keadaannya berubah, yakni berbeza pendekatan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala ketika bersama dengan ahli keluarganya dan ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah duduk dekat masjid ni, kita ada jiwa untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita menyebabkan kita muhasabah diri kita. Tapi bila kita balik ke rumah, kita ingat apa? Kita makan, kita duduk main dengan anak dan isteri kita, kan? Jadi keadaan itu berubah. Thawban yang merasakan perasaan yang sedemikian, bila dia merasakan, ya Allah, seolah-olah dirinya ni menipu diri dia sendiri. Ini adalah perasaan orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau boleh nak meletakkan jiwa dia ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau memikirkan, ini cerita pasal Thawban ya, hamba sahaya Nabi yang dibebaskan. Lalu beliau memikirkan, ini baru dunia, berpisah dengan Nabi pun dia dah rasa jauh, rasa kehidupannya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di akhirat? Lalu Thawban beberapa hari tak keluar rumah kerana memikirkan hal sedemikian, sehingga beliau demam, sehingga berubah wajahnya, sehingga beliau tak makan. Lalu Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk pergi ke rumah Thawban dan panggil Thawban datang bertemu dengan Nabi SAW. Maka sahabat tadi pergi ke rumah Thawban, memanggil Thawban, lalu dihadapkan di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Thawban, ya Thawban, ma ja'a bika? Wahai Thawban, apa yang berlaku kepada kamu? Maka katanya Thawban, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Aku terfikir ya Rasulullah, kalau perpisahan sekejap pun aku dah rasa perpisahan diriku denganmu di dunia, bagaimana di akhirat nanti aku berpisah denganmu? Ya Rasulullah, kalau aku dimasukkan ke dalam syurga, belum tentu lagi aku bersama denganmu, kerana Rasulullah darajat yang tertinggi, tak dapat berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku masuk ke dalam neraka, bagaimana keadaanku yang tak akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keadaan Thauban pada waktu ketika itu yang disebutkan di dalam hadis, sehingga pucat wajahnya, ya, memikirkan keadaannya di akhirat, berpisah dengan orang yang dikasihi, dan orang tersebut bukan insan yang biasa, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat Al-Quran yang berbunyi di dalam surah An-Nisa juzuk 5. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasul adalah bahagian daripada tanda taat kepada Allah, kerana segala apa yang dibawakan oleh Rasul adalah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka orang tersebut, golongan tersebut bersama dengan faulaika alladzina an'ama Allah alaihim, maka golongan tersebut diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin, dia akan duduk dengan para nabi, wasyuhada, dengan para syuhada, wassalihin, wassiddiqin, fahasuna ulaika rafiqa, maka golongan itu adalah golongan yang baik di akhirat, golongan kelompok yang baik di akhirat, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Thauban, ya, Thauban, hamba yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mereka itu mengimpikan, bukan sekadar di dunia, bahkan di akhirat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian katanya Ma'ad bin Abi Thaha Al-Ya'mari, dia berkata, aku telah berjumpa dengan Thauban, lalu aku berkata, beritahulah kepadaku suatu amal yang boleh aku amalkan, dan semoga Allah memasukkan aku ke dalam syurga dengan amalan tersebut. Jadi amalan ini adalah amalan yang hampir seseorang itu untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia Thauban diam. Kali pertama ditanya, Thauban diam. Kali kedua ditanya, Thauban diam. Kali ketiga ditanya, maka Thauban menjawab. Katanya Thauban, aku telah bertanya perkara tersebut juga macam kamu tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menjawab, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud kepada Allah. Sungguhnya tidaklah engkau sujud. Ini fadilat sujud. Ini kita nak cerita tentang fadilat sujud. Sesungguhnya tidak engkau sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah pasti mengangkat satu darajat dengannya dan memadamkan satu kesalahan dosa dengannya. Orang yang sujud, satu kali sujud, Allah Subhanahu wa ta'ala padamkan dosanya, menambahkan ganjaran pahalanya. Ma'adan berkata pula, kemudian aku telah berjumpa. Jadi Ma'adan ni, lepas dia dengar Thauban mengatakan fadilat tersebut, lalu beliau mengatakan, aku telah berjumpa juga dengan Abu Darda. Aku telah berjumpa juga dengan Abu Darda, dan aku bertanya kepadanya tentang perkara yang sama. Lalu Abu Darda mengatakan kepadaku sebagaimana yang dikatakan oleh Thauban tadi, ya. Nak menunjukkan bahawasanya hadis ini adalah hadis yang al-mutawatir, yakni yang didengari ramai daripada para sahabat tentang kelebihan ini. Orang yang sujud, satu kali sujud diberikan kebaikan dan diampunkan satu dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim,
aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidan fa aktsirud du'a. Tempat yang paling hampir seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa sajidan, bahawasanya orang itu berada di dalam keadaan sujud. Fa aktsiru bid du'a, maka memperbanyakkanlah ketika sujud itu berdoa. Okey. Jadi kita sujud boleh tak kita berdoa? Okey, boleh selagi mana doa itu dalam bahasa Arab. Kalau doa itu dalam bahasa Melayu maka batal solat. Dan para ulama menganjurkan kita untuk kita membaca doa pada sujud yang terakhir. Dengan tiga doa. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah warzuqni taubatan nasuha. Ya muqallib tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini tiga doa. Yang pertama meminta kepada Allah Taala husnul khatimah. Yang kedua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dan yang ketiga meminta kepada Allah Taala supaya Allah Taala tetapkan hati kita di dalam iman. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rzuqni husnal khatimah. Yang ketiga, Allah marzuqni taubatan nasuha. Minta ya Allah berikan aku taubat nasuha. Taubat nasuha ni taubat yang diiringi dengan penyesalan, dengan pengazaman untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat yang dilakukan, dan taubat yang penuh dengan penyesalan. Kadang kita taubat juga, tapi taubat kita yang kata taubat macam makan cili api. Pedas tak makan lagi, tapi lepas habis nanti next dia makan lagi. Dulu tok guru saya bagi perumpamaan macam mana taubatan nasuha dengan taubat yang olok-olok ni. Taubat yang tak berapa nak nasuha, tak berapa nak benar betul-betul ni. Taubat nasuha ni umpama macam kita buang najis, buang yang besar, kita tak tengok langsung dah lepas tu. Tok guru saya orang Perak, Tok guru Pak Teh. Kalau siapa tahu pondok Pak Teh, pondok lama masyhur pelajar dia masa zaman saya pun lebih 500 orang, campur lelaki perempuan. Tapi pondok usang lah, pakai lilin ni. Sekarang masih ada lagi, masih wujud lagi pondoknya. Jadi katanya Tok guru, taubat nasuha ni macam kita buang najis tu. Bila kita dah buang najis, kita dah cuci, kita tak tengok dah. Kita fly tu tak ada kita tengok, Allah sayangnya, ya Allah, tak ada dah. Dan kita tak ada fikir dah tentang najis tersebut. Ada orang fikir lagi lepas tu, tak ada dah. Orang tengok perumpamaan Tok guru kita ni mudah faham. Dan dia kata orang yang bertaubat macam taubat yang tak benar ni, tak benar-benar taubat ni macam taubat orang makan cili api tu. Orang makan pedas, pedas tak makan lagi, besok dia makan pedas lagi. Jadi taubat nasuha ni taubat macam buang air besar tu. Lepas buang air besar, kita tak tengok dah najis kita, kita tak fikir dah najis kita, dan tak hirau langsung dah, lupa habis dah. Itu taubatan nasuha. Jadi kita minta dengan Allah untuk berikan kepada kita taubatan nasuha pada akhir sujud kita. Kalau nak doa pada setiap sujud, kalau kita seorang-seorang solat itu tak ada masalah. Tapi kalau kita jadi imam sehingga melambatkan, maka hukumnya makruh. Kerana sunat apabila kita menjadi imam, solat pertengahan mengikut uruf yang tak berapa panjang dan tak berapa pendek. Kerana Nabi SAW idza shalla idza amma, kata Nabi SAW, idza ammal qaum falyukhaffif. Apabila kamu menjadi imam pada satu kelompok, falyukhaffif, maka ringankan solat tersebut. Fa inna fihi as-saghira ad-dha'ifa al-kabira wa dzal hajah. Kerana di dalam jemaah itu ada budak kecil, ada orang tua, ada yang orang mempunyai hajat. Ini sunnah. Jadi kalau kita solat seorang tak ada masalah.
kita nak doa panjang-panjang setiap kali kita sujud tu kita nak berdoa, silakan, tak ada masalah. Jadi sujud ini adalah di antara satu tempat di dalam solat yang mendekatkan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka memperbanyakkan doa. Kalau kita nak doa dalam bahasa Melayu boleh, tapi dalam hati. Nak doa dalam bahasa Melayu boleh dalam hati. Kalau kita bertutur, maka batal solat kita. Kalau kita nak doa dalam bahasa Arab, silakan. Kalau kita mahir bahasa Arab, kita nak doa dalam bahasa Arab, silakan, tidak menjadi masalah. Okey, itu tempat yang paling dekat seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sujud. Apa maksud dekat? Adakah Allah Ta'ala hampir dengan kita dengan makan, dengan tempat? Tidak. Dekat tu maksudnya hampirnya Allah Ta'ala pada pengkabulan permintaan kita, hampirnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bukan hampir tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis, Allah Ta'ala bersalahan dengan segala benda yang baharu. Tempat itu adalah benda baharu. Jadi dekatnya Allah Ta'ala kita itu dekat rahmatnya Allah, dekatnya pengkabulan Allah dengan apa yang kita mintakan. Jadi hikmah sujud ini sangat banyak. Kalau dalam kajian saintis pun mengatakan bahawasanya di otak kita ni, kan otak kita ni dia perlu mengalir darah pada setiap urat-urat yang ada di otak kita ni, dan ia tak dapat dialirkan dengan secara sempurna pada setiap saraf otak melainkan apabila seorang itu sujud. Melainkan apabila seorang itu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan sujud. Dan banyak lagi kelebihan sujud. Juga orang yang banyak sujud ini menguatkan minda dia. Bila urat-urat otak, saraf-saraf otak kita jalan darah sampai kepada semua saraf, maka menguatkan otak kita dan juga menjauhkan kita daripada penyakit nyanyuk. Penyakit nyanyuk, otak kita jadi fresh. Banyak kelebihan daripada sujud. Spiritualnya bahawasanya orang yang banyak sujud ini dia dapat merendahkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah menyuruh kita meletakkan tempat yang paling mulia pada anggota manusia. Di mana tempat yang paling mulia di dalam anggota manusia yang dimuliakan oleh manusia? Di mana tempat yang paling mulia? Di muka. Sebab tu muka ni banyak produk untuk cuci muka. Ada ke produk yang khusus untuk cuci dada kita contohnya? Tak, khusus ada satu untuk cuci muka. Sebab apa? Sebab manusia ini memang tumpuan dia mulianya dilihat pada muka. Ini daripada pandangan jasmani. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita meletakkan tempat yang mulia ini di tempat yang paling bawah, yakni di atas bumi. Jadi dengan sebab itu, dengan kita meletakkan wajah kita di atas muka bumi itu, mendidik jiwa kita untuk kita rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya ulama, barang siapa yang banyak sujud jasmani, maka nescaya ia mendapat sujud hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana apabila seorang itu dapat sujudkan hatinya, nescaya ia tidak akan bangun selama-lamanya. Apa maksud sujud hati? Sujud jasmani kita ni terkadang dalam sehari 5 waktu. Tetapi sujud hati ni, sujud hati patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada sujud jasmani yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita ini untuk mendidik hati kita agar sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu daripada hikmah, hikmah yang besar untuk mendidik rohani kita. Kerana manusia ini terbina dengan dua bahagian. Satu bahagian jasmani, satu bahagian rohani. Bahagian yang zahir, bahagian dan yang batin. Bahagian yang batin. Jadi seorang itu tak akan hidup dengan jasmani sahaja. Walaupun jasmaninya sempurna, tanpa ada roh, boleh bergerak? Tak boleh. Ataupun orang yang ada roh, tak ada jasmani, kehidupannya bukan di dunia. Jadi pergabungan di antara dua bahagian jasmani dan rohani itu
yang menjadikan manusia itu duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya itu ada makanan yang tersendiri. Makanan jasmani kita dengan makan pagi, makan tengah hari, makan petang, dia ada waktu dia yang sesuai. Okay. Dan ikut kadar jenis makanan yang kita makan. Bila kita makan makanan yang lebih baik kualitinya, maka lebih berkualitilah, lebih baiklah jasmani kita, sihat tubuh badan kita. Begitu juga di dalam badan kita ini ada lagi satu bahagian roh. Roh kita juga perlu diberi makan. Tapi makanan roh kita bukan dengan makan nasi itu makanan jasmani. Makanan roh kita dengan ibadah. Jadi orang yang banyak ibadah, rohnya kuat, maka kekuatannya untuk melawan hawa nafsunya semakin tinggi. Orang mudah untuk terjerumus kepada maksiat, maka dia menjadi kuat untuk mengelakkan dirinya daripada maksiat. Semuanya pada kekuatan roh. Kekuatan roh seorang. Jadi sujud ni adalah bahagian yang mulia. Satu kali sujud, Allah Ta'ala berikan satu kebaikan dan diampunkan satu kesalahan. Jadi banyak kita sujud, maka banyaklah dosa kita diampunkan. Makin banyak kita sujud, makin besarlah kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun banyak bersujud. Walaupun Nabi dah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ahli syurga, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi melakukan perkara-perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyakkan sujud. Solat malam sampai bengkak kaki kita, tak mampu nak solat sampai bengkak kaki kita, tapi kita ada kelebihan amalan-amalan yang boleh menjadikan kita punya amalan ini ganjaran pahalanya banyak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kepada kita khabar gembira kepada orang yang banyak sujud. Mereka itu akan hampir bersama dengan Nabi SAW di akhirat. Dalam satu hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, akhrajahu Muslim fi sahihihi, dikeluarkan daripada Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, dalam kitab Babus Shalah, Babu Fadli Sujud wal Hath 'alaiha, bab kelebihan sujud. Daripada Rabi'ah ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, qala, ini kelebihan orang yang banyak sujud, orang itu akan hampir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Rabi'ah ibn Ka'ab ini mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari aku berkhidmat di siang hari sehingga terlewat malam. Lalu aku tidur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Maka pada waktu malam itu Nabi nak bangun untuk solat malam, Nabi nak menunaikan hajatnya. Maka katanya Rabi'ah ibn Ka'ab, fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi, maka aku bawa datangkan kepada Nabi SAW hajatnya, yakni air untuk Nabi buang air. Dan wuduknya Nabi SAW diberikan diwudukkan. Rabi'ah ibn Ka'ab ini mewudukkan Nabi sallallahu alaihi yakni menuangkan air kepada Nabi untuk Nabi ambil wuduk. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, salni. Ini khusus orang yang berkhidmat khusus kepada Nabi pada waktu malam, orang semua tengah sedap tidur. Maka Nabi menawarkan kepada dia, salni, mintalah kepada aku apa yang kau nak. Ini khususiyah kepada Rabi'ah ibn Ka'ab, salni, minta kepada aku apa yang kau nak. Faqultu as'aluka murafaqatuka fil jannah. Maka Rabi'ah ibn Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, aku minta ya Rasulullah, murafaqatuka fil jannah, aku nak bersama dengan kamu di syurga. Aku nak bersama dengan kamu di syurga. Ini pemahamannya para sahabat. Mereka ni bukan sahaja nak bersama dengan Nabi di dunia, bahkan bersama dengan Nabi di akhirat. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya orang yang sebaik-baik teman di akhirat adalah bersama dengan para anbiya. Dan kita juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
banyak amalan yang boleh kita lakukan untuk kita bersama dengan para anbiya. Bahkan amalan tersebut itu menjadikan para anbiya itu cemburu, kerana ada amalan khusus daripada umat Nabi Muhammad yang mereka mampu melakukan sehingga mereka dimuliakan di akhirat itu. Kedudukan mereka itu hampir bersama dengan kedudukan para nabi. Di dalam satu hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab alamatul hubbin lillah, bab tanda cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan panggil satu golongan. Allah taala panggil ainal mutahabuna fillah. Mana golongan-golongan yang duduk di dunia itu mereka yang bercinta, berkasih sayang, saling menyayangi di antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabuna fillah al-yawma udhillahum fi dhillihi, dan pada hari ini aku akan dudukkan mereka di bawah naungan aku, dan mereka itu akan didudukkan di manabir, di pentas-pentas yang dibuat daripada permata-permata, sehingga yaghbituhumul anbiya, sehingga para anbiya pun menjadi cemburu. Ya Allah, ini umat siapa ni? Maka katanya Allah, ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat Nabi Muhammad sebenarnya banyak khususiyah kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ganjarannya dilipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita umat yang terakhir. Betul, kita umat yang terakhir, betul. Ada umat selepas daripada umat Nabi Muhammad? Tak ada. Tetapi kita umat yang pertama masuk ke dalam syurga Allah. Wallahi, kalau kita lihat umur kita berapa? Umur kita 60 tahun, paling ekstra pun katanya 100 tahun. Umur umat terdahulu lebih panjang daripada umur kita, betul? Kalau kita nak dinilaikan dengan amalan mereka buat dengan umur yang panjang itu, mereka dululah masuk syurga. Tetapi kenapa umat Nabi Muhammad masuk syurga terdahulu daripada umat-umat yang lainnya? Kerana ada amalan-amalan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Untuk apa Allah Ta'ala buat sebegini? Nak memperbezakan. Kerana apa? Kita dimuliakan kerana Nabi kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Nabi kita ini penghulu bagi segala Nabi. Jadi umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung tak? Jadi orang yang beruntung mengambil pilihan ni, mengambil anugerah ataupun tawaran yang ditawarkan oleh Allah khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dicemburui oleh para anbiya kerana amalan mereka yang dilipat kali gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu tadi Rabi'ah ibn Ka'ab dia meminta untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, di dalam syurga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala aw ghaira dhalik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada permintaan lain ke yang nak minta? Kalau kita jumpa dengan Nabi, kalaulah kan, semua kita ni ada perasaan, kalaulah Allah Taala jumpakan kita dengan Nabi, apa rasa kita nak minta? Apa benda yang kita nak minta? Jadi para sahabat ni meminta untuk bersama dengan Nabi di dalam syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berikan kepada kita cara untuk kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat melalui Al-Quran, bahkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita macam mana kita nak bersama dengan Nabi di akhirat. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang sahabat, ya, disebutkan dalam Riyadhus Shalihin dalam Allahumma salli alaihi, dalam babul ikhlas, ya, bab yang pertama. Katanya sahabat tadi berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, inna aqwaman yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada satu kaum ni, mereka ini cinta kepada, sayang kepada satu kaum, wa lam yalhaq bihim, tetapi mereka ini tak sama kedudukannya dengan kaum tersebut. Yakni tak sama pada amalannya, tak sama pada kedudukannya pada kaum tersebut. Maka Nabi SAW pada masa tersebut, Nabi ni ahli majlis fatwa yang paling besar.
Fatwanya Nabi. Apa Nabi kata? Almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu bersama dengan orang yang dikasihi. Kita nak bersama dengan Nabi, syarat dia kita kasihkan Nabi SAW. Itu kan kaedah. Meletakkan Nabi kita sebagai ikon perjalanan kehidupan kita, idol kita di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tak mampu untuk buat amalan seperti amalannya Nabi, tetapi kerana ada cintanya, kasih kita kepada Nabi, maka kita akan bersama dengan Nabi. Siapa yang jamin ni? Nabi yang jamin, bukan saya. Nabi yang kata almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu bersama dengan orang yang dikasihi. Sahabat tadi dah tanya, ya Rasulullah, walam yalhaq bihim. Mereka ni amalan tak sama. Nabi kata almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu bersama dengan orang yang dikasihi. Walaupun tak sama amalan, tetapi hatinya sayang kepada orang tersebut. Maka dengan sebab itu kita kena sayang kepada para ulama, kita kena sayang kepada para anbiya. Sifat sayang, Allah ajar kita perasaan sayang ni bukan hanya pada pasangan kita. Kita bila faham tentang sayang ni mesti dengan isteri kita contohnya lah, dengan anak-anak kita. Sedangkan Allah Ta'ala ajarkan kita untuk menyayangi Allah lebih daripada menyayangi orang lain, untuk menyayangi Rasulullah lebih daripada menyayangi orang lain, kerana cinta itu yang mendorongkan seorang itu lebih mengikuti dengan apa yang orang yang dicintai buat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, mereka ini bersangatan cinta Allah. Bila cinta kepada Allah, maka ia akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Bila ia cinta kepada Rasulullah, maka ia akan buat apa yang Rasulullah suruh. Kita habis lagi sikit lagi hadis yang kita bacakan tadi daripada Rabi'ah ibn Ka'ab. Azan 3 minit lagi lepas tu azan terus habis kan, sebab SOP kan lepas isyak terus habis. Okey. Kemudian Rasulullah tanya, aw ghaira dzalik, ada soalan lain yang kau nak minta kepada aku? Maka qultu huwa dzaka, ya Rasulullah, itu je yang aku minta. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, rawahu Muslim. Maka kata Nabi SAW, kalau nak bersama dengan aku, banyakkan sujud. Ini pun satu kaedah Nabi ajar kita. Nakkan bersama dengan Nabi, memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara sujud itu ada adabnya ketika bersujud. Adab bersujud ini, bila kita sujud mesti kena 7 anggota kena dekat tempat sujud dengan sempurna. Kalau tangan tu jangan setengah macam ni, biar sempurna. Ada bahagian yang wajib dikenakan dengan kulit kita, yakni dahi kita ni tak boleh berlapik. Adapun bahagian yang lain tak ada masalah. Bahagian dahi saja, yang lain tak ada masalah. Kaki kita, 2 anak kaki kita, 2 anak ibu jari kaki kita, jangan kita sujud macam ni. Dalam mazhab Syafi'i sujud macam ni tak sah. Ramai orang sujud macam ni, maknanya dia tidak meletakkan anak ibu jari kaki yang batin, yang belakang. Kena. Itu 2. Kemudian 2 lutut kita, kemudian 2 tapak tangan kita, kemudian dahi kita. 7 ni yang wajib. Hidung khilaf. Ada yang mengata hidung, ada yang mengata tak. Kalau kita ni, kalau orang ajam ni, kalau nak kena hidung waktu sujud, kita kena tekan sikit lah. Kalau orang Arab tak apa, hidung dia panjang. Kalau kita ni, kita kena tekan sikit sebab hidung kita kemek. Jadi 7 anggota tu bila kita sujud. Dan waktu kita nak turun sujud, biarlah lutut turun dulu seperti unta duduk. Lutut turun dulu, baru tangan, dan baru dahi kita. Kerana apa? Kerana kaifiat yang sedemikian itu lebih hampir kepada tazallul, menghina diri. Makruh kita sujud dalam keadaan kita menunjukkan kegagahan kita. Dong. Sebab apa? Sebab matlamat kita sujud ini untuk menghadirkan diri kita, tazallul, penghinaan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud dalam keadaan jiwa tazallul, menghina diri kita, merasakan kekurangan diri kita dalam keadaan cara yang merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu kelebihan sujud orang yang banyak sujud. Satu sujud dinaikkan darajatnya dan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempurnaan sujud, daripada sudut hati, daripada sudut jasmani kita sujud biar ada rasa. Biar ada rasa kita sujud, dengan hati kita sujud bahawasanya kita ni hamba Allah yang hina, yang lemah, yang hanya berharap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang manfaat agar sama-sama kita dapat amalkan, mempraktikkan di dalam norma yang baru. Solat kita juga kita perbaharui. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.